Inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan pendengar radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita dipanjangkan umur, dipanjangkan peluang seluas-luasnya pada hari ini untuk memberi peluang kepada anda, para pendengar IKIM, bagi mengikuti rancangan Bicara Adab yang disiarkan di radio IKIM ini setiap Selasa bermula pada pukul 9 malam. Dan insya-Allah tajuk pembincangan kita akan saya maklumkan sebentar saja lagi. Apapun saudara, seperti biasa untuk rancangan Bicara Adab setiap minggu, kita akan mengupas tajuk-tajuk yang dipetik daripada kitab Bidayatul Hidayah atau Permulaan Jalan Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Dan sebelum ini, untuk makluman para pendengar IKIM, kita telah pun mengupas topik-topik yang terdahulu seperti menjaga lidah dan juga menjaga perut. Jadi pada minggu ini pula kita akan beralih pula ke topik yang lain pula, yang berbeza, masih lagi memelihara salah satu anggota badan manusia, iaitu menjaga kemaluan. Untuk itu, kita akan bersama-sama dengan tetamu jemputan kita, tidak lain tidak bukan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Kita akan bersiaran secara langsung secara dalam talian bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz seketika nanti. Sebelum itu, dimaklumkan juga kepada para pendengar yang masih lagi sudi bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia ketika ini, saya memperkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof, selaku penyampai radio anda untuk rancangan Bicara Adab. Dan bagi anda yang mengikuti rancangan Bual Bicara ini, anda boleh mengikuti menerusi salah satu kaedah berikut di Radio IKIM, di laman Facebook IKIM.FM dan juga di laman YouTube TV IKIM. Baiklah saudara, kita terus saja bersama dengan tetamu jemputan kita, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun, yang ketika ini bersiaran secara dalam talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, saya nampak Ustaz segar bugar pada hari ini. Alhamdulillah, sihat. Jadi Ustaz, setelah bercuti begitu lama dengan demam pilihan raya umum ke-15 PRU15, alhamdulillah kita masih lagi dapat meneruskan lagi rancangan Bual Bicara ini yang mengupas tajuk-tajuk daripada kitab Bidayatul Hidayah, dan tajuk pada malam ini difahamkan berkenaan dengan menjaga kemaluan. Jadi saya serahkan kepada Fadhil Ustaz seketika bagi memperincikan lagi tajuk perbincangan kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Haji Ahmad Nazri, hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan kita membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita kefahaman yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk kita mengamalkan apa yang
sedang kita pelajari, apa yang bakal kita pelajari, apa yang telah kita pelajari, dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita taufik untuk beramal, dan kita mendapat keberkatan dalam majlis kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kulli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala temukan kita lagi pada malam ini di dalam majlis-majlis yang telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Raudatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang telah disebutkan oleh DJ kita tadi, setelah kita melewati masa-masa yang cukup panjang dengan pelbagai perkara yang berlaku, maka yang perlu kita lakukan sudah tentulah menyibukkan diri kita dengan mempersiapkan diri kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang ada tanggungjawabnya, maka semua orang bertanggungjawab dengan apa yang telah dipertanggungjawabkan. Pada malam ini kita akan menyambung lagi perbahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Seperti mana tajuknya itu diberikan nama Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Maka disebutkan oleh para ulama, kita telah sebutkan dalam pengajian kita di permulaan, bermulanya jalan hidayah itu adalah dengan taat. Bahkan ketika dalam perjalanannya juga adalah taat, dan pengakhiran kepada jalan hidayah juga adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba-Nya, maka mentaatinya bukan satu pilihan tetapi kewajipan yang perlu kita lakukan. Baik, kita sambung perbahasan kita pada malam ini di halaman 120 dan dengan perbahasan pada anggota yang kelima yang perlu kita pelihara dan jaga. Itulah dia, kata Al-Imam Al-Ghazali, menjaga kemaluan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ketika mana sebelum kita bicarakan apa perkara yang perlu kita jaga daripada kemaluan kita, maka kita ingin sebutkan sedikit berkaitan dengan kemaluan itu sendiri
punya kaitannya dengan dunia dan akhirat. Bahkan ianya punya kebaikan yang tersendiri. Bukanlah bermakna bila disebut kemaluan, orang hanya mengingat perkara-perkara yang buruk. Tetapi sebenarnya kemaluan itu punya kebaikan di dunia, bahkan punya kebaikan juga di akhirat. Disebutkan di dalam kitab Penawar Bagi Hati oleh Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullahu ta'ala, beliau telah menyebutkan beberapa kebaikan yang berkaitan dengan dunia yang ada pada kemaluan. Sudah tentu antaranya untuk kepuasan dan memuaskan keinginan kita. Yang pertama disebutkan apa antara kebaikan kemaluan untuk merasa kepuasan jima dan boleh bergembira dengan zuriat yang hasil daripada jima tersebut. Maksudnya daripada hubungan yang syar'i, hubungan yang sah di sisi syarak, maka dengannya itu kita dapat merasa kepuasan jima', yakni keinginan nafsu kita. Juga daripada hubungan tersebut kita mendapat bekal yang paling besar, itulah dia zuriat keturunan, yang mana zuriat dan keturunan inilah nanti kita harapkan menjadi bekal kepada kita untuk bertemu dengan Allah. Nabi SAW menyebutkan ketika mana nanti kita dah tak ada, apa dia antara yang akan menjadikan amal-amal kita terus bersambung? Anak-anak yang saleh yang mendoakan. Maka anak yang kita ingin dapatkan ini hasilnya daripada mana? Daripada kemaluan. Maka disebutkan oleh Allah, al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta benda dan anak pinak merupakan perhiasan hidup di dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka itu antara kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Di dunianya kita merasa kepuasan, di akhiratnya bila kita mendapat anak-anak, dan bila mana anak itu mendoakan kita, kita dapat kebaikan juga daripadanya nanti di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apabila kita mengetahui adanya kebaikan pada yang disebut sebagai kemaluan, maka kita perlu mensyukuri nikmat anggota yang telah Allah berikan ini kepada kita. Maka kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah engkau menjaga kemaluanmu dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan hendaklah engkau menjaga dirimu seperti golongan yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Baik, disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, hendaklah engkau menjaga kemaluanmu daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ini antara jalan ataupun antara cara kita mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat anggota kemaluan yang Allah berikan kepada kita, dengan kita gunakan ianya pada jalan yang Allah syariatkan, dan kita jauhkan ia daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa antaranya? Di dalam Maraqil Ubudiyah disebutkan kazina wal liwat. Antaranya apa? Daripada melakukan zina wal a'yadu billah, daripada liwat dan seumpamanya. Maka kita jaga. Dan jadilah kita orang-orang yang Allah sebut walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang selalu menjaga kemaluan mereka daripada perkara-perkara yang Allah haramkan. Mereka jaga ni apa?
jaga daripada perkara-perkara yang Allah haramkan. Kemudian, dan mereka jaga tu keadaannya macam mana? Sentiasa dijaga. Kemudian disebutkan lagi apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau apa-apa yang mereka miliki daripada hamba jariah, maka mereka tidak tercela. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Antara cara untuk kita mensyukuri nikmat anggota ini juga adalah tadi kita sebutkan yang pertama, menjaganya daripada melakukan yang haram. Jaga kemaluan kita ni, kita kena jaga. Yang kedua, menjaganya dari perkara yang syubhah, seperti melakukan jima' dalam nikah yang batil, sekiranya dia mengikut pendapat ulama' yang mengatakan nikah itu sah. Maka perkara ini adalah perkara-perkara yang perlu kita jaga ketika mana seseorang itu ingin kesempurnaan dalam menjaga diri daripada maksiat. Jadi kita dah sebut sebelum ni, menjaga maksiat itu pada anggota yang 7. Kita telah bahaskan bagaimana nak jaga mata, bagaimana nak jaga telinga, bagaimana nak jaga mulut, bagaimana nak menjaga perut, dan antara yang perlu juga kita jaga sangat-sangat adalah kemaluan. Jadi di permulaan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan jaga kemaluan kita daripada melakukan perkara yang haram dan juga perkara yang syubhah. Juga ingat bahawasanya kemaluan itu sendiri nikmat yang Allah berikan pada kita, punya kebaikan dari sudut dunia kita, baik untuk diri kita. Orang bila mana dia berkahwin, sempurnakan keinginan syahwatnya, maka hatinya akan jadi tenang, hatinya akan jadi baik. Dia tak fikir benda-benda yang tak elok kerana telah disalurkan pada tempat yang syarak. Bukan itu sahaja, ia mendapat kebaikan pula dari sudut ukhrawi, yakni akhiratnya. Ketika mana daripada hubungan tersebut dia mendapat anak dan dia mendidik anak itu dengan didikan yang baik, maka ketika itu dia mendapat bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah selepas ini kita akan menyambung lagi perbahasan kita dalam bab menjaga kemaluan, perkara yang kita rasakan mungkin kecil, tetapi hari ini ramainya orang tidak mampu untuk menjaga anggota ini. Baiklah, terima kasih Ustaz atas pengenalan mukadimah untuk tajuk perbincangan kita pada malam ini, iaitu menjaga kemaluan. Itu salah satu topik yang dipetik daripada kitab Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali. Dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini bersama-sama dengan tetamu jemputan kita, Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Walau di mana jua anda berada, teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dari kecil, ayah adalah segalanya bagi saya. Apa yang ayah buat, saya pun buat. Ayah minat melukis, saya pun minat. Ayah suka marisan, saya pun suka. Ayah suka makan apa saja, saya pun sama. Sehinggalah ayah didapati tidak lagi sihat seperti dulu. Kini, saya memilih gaya hidup serta pemakanan yang lebih seimbang. Begitu juga dengan ayah. Untuk nasi, kami memilih beras Faizah Taj Mahal. Ia lebih sesuai untuk kami sekeluarga. Amalkan gaya pemakanan yang lebih sihat dari sekarang. Beras Faizah Taj Mahal, kurang kanji serta tinggi serat. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk simakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, MySalam, MySalam. Perlindungan
Takaful percuma. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-576-5400 untuk tahu kaedahnya. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bagi anda yang kini berada di Seremban Negeri Sembilan, anda boleh mengikuti siaran kami ini menerusi gelombang 102.7 FM, manakala di Johor Bahru pula 106.2 FM. Anda kata anda kini baru saja melaporkan diri bertugas untuk shift malam, ya, sehinggalah esok paginya. Saya ucapkan selamat melaksanakan tugasan anda. Pastikan tugasan anda itu anda lakukan dengan ikhlas, dengan penuh committed, dengan penuh dedikasi, dan yang paling penting sekali, kita sentiasa perlu pastikan kita amanah dalam menjalankan tugas kita. Kita jangan sesekali culas, orang kata apa, mengular ke sana sini, walaupun orang kata apa, shift malam ni agak lenggang, tetapi pastikan anda memberi tumpuan yang sepenuhnya, memberi fokus yang sepenuhnya dalam tugasan yang anda diamanahkan. Baiklah saudara, kembali kita bersiaran untuk rancangan Bicara Adab pada malam ini, dan kita akan bersama-sama dengan Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun seketika saja nanti. Dan ingin saya mengambil kesempatan pada malam ini untuk menunjukkan bagaimana rupa kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Ini rupanya jadi berada di pasaran, dan seperti yang telah disebutkan oleh Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin sebentar tadi, perbincangan kita menyentuh tentang menjaga kemaluan di muka surat ataupun halaman 120 dan juga 121. Jadi bagi anda yang mempunyai kitab ini, boleh ke halaman tersebut, dan insya-Allah akan diperincikan penerangan oleh Ustaz sebentar saja lagi. Baiklah saudara, sekali lagi kita mengalu-alukan anda untuk terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia mahupun di laman YouTube TV IKIM. Terus saja kita bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin ketika ini. Silakan Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Tuan Haji Ahmad Nazri hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi telah kita sebutkan berkaitan dengan menjaga kemaluan, dan kita telah sebutkan antara kebaikannya kemaluan itu adalah dengannya itu seseorang dapat zuriat yang mana diharapkan daripada zuriat tersebut dapat ataupun jadilah zuriat tersebut salih dan salihah. Bahkan kenapa kita kena memperbanyakkan zuriat? Kerana baginda Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Berkahwinlah, kata baginda Nabi, dan semoga kamu mendapat zuriat. Sesungguhnya aku berbangga dengan kamu sebagai umatku, yakni yang ramai pada hari kiamat. Maka Nabi berbangga dengan umat yang ramai. Jadi kita niatkan bila kita berkahwin, kita berharap daripadanya kita mendapat zuriat yang ramai yang nanti nak dibanggakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ayat di dalam surah Al-Mu'minun yang mana disebutkan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum
fa innahum ghairu malumin, yang telah kita bacakan tadi, yang membawa makna dan mereka yang menjaga kehormatannya, orang-orang yang menjaga kemaluannya, Allah Subhanahu wa ta'ala puji, dengan kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya. Maksudnya dia meletakkan kemaluannya itu pada tempat-tempat yang syarak, iaitu pada isterinya atau hambanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka kalau kita lihat pujian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bukanlah hanya pada ayat tersebut, bahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau kita lihat di dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah memuji, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ingatan, pesanan kepada manusia, kepada orang-orang beriman untuk memelihara kemaluan mereka. Jadi memelihara kemaluan ni satu perintah. Ia bukan cerita hanya tentang civic, bukan cerita tentang etika, bukan semata-mata tentang moral, tetapi ia tentang ketaatan. Maka disebutkan di dalam surah An-Nur, Allah sebut apa? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman, termasuklah di sini perempuan, supaya mereka menyekat pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka, yakni kemaluan mereka. Maka Allah perintahkan kepada orang beriman, jaga pandangan penglihatan kamu dan jaga kemaluan kamu. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Di sini Allah bagi tahu pula kepada kita, ingat, segala perbuatan kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, apa yang kita lakukan secara terang-terangan, tidak ada yang kita boleh sembunyikan. Tidak ada yang kita boleh sembunyikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ada lagi ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan lagi tentang orang-orang yang menjaga kemaluannya. Tadi kita sebut dalam surah Al-Mu'minun, ataupun dalam surah Al-Mu'minun disebutkan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka ini Allah puji. Kemudian datang pula ayat dalam surah An-Nur menceritakan tentang perintah Allah untuk menjaga kemaluan. Juga di dalam surah Al-Ahzab di ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allah katsira wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Di dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan apa? Wal hafizina furujahum, dan lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatan mereka. Orang lelaki, orang perempuan yang jaga kehormatan kemaluan mereka. Wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat, orang lelaki serta orang perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Apa yang Allah bagi? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kalau kamu jadi orang yang memelihara kemaluanmu, kamu menjadi orang yang banyak menyebut nama Allah, mengingati Allah, apa yang akan Allah bagi? A'addallahu lahum maghfiratan. Allah Ta'ala menyediakan bagi mereka semua
keampunan. Mendapat keampunan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, kehormatan diri mereka. Apa lagi, tak cukup dengan itu, wa ajran azima, dan ganjaran pahala yang besar. Ganjaran pahala yang besar disediakan oleh Allah. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, sudah tentu kita meyakini setiap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung lagi perbahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan engkau tidak dapat menjaga kemaluanmu kecuali apabila engkau menjaga matamu daripada melihat yang haram. Sekarang Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala nak sampaikan pula pada kita, sebelum kita nak dapat jaga kemaluan kita, maka ada perkara-perkara yang kita perlu jaga untuk menjaga kemaluan kita. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, kita tak akan boleh menjaga kemaluan melainkan ada anggota yang perlu kita jaga. Apa dia? Yang pertama, menjaga mata kita. Jaga mata kita. Kerana apa? Kerana semua anggota ni dia bersambung-sambung. Ni bawa ke sini, yang tu bawa ke situ. Maka apabila seseorang menjaga dirinya daripada melihat yang haram, dia dapat memelihara kemaluannya. Sebab itulah baginda Nabi SAW memerintahkan kepada isteri-isteri baginda dan seluruh perempuan yang beriman untuk menutup aurat. Menutup aurat ni perintah, juga menjaga diri kita, juga menjaga orang lain. Kadang-kadang ada orang dia kata, Ustaz, saya ni pakai tak cukup kain lah, pakai terbuka-terbuka ni. Lepas tu dia orang kata, siapa suruh dia orang yang tengok? Dia salahkan orang yang tengok pula. Dia tak salahkan dia yang tak tutup aurat tu, dia salahkan orang yang tengok. Macam-macam. Maka kita kena jaga pandangan kita. Maksudnya apa? Yang melihat jaga pandangan, empunya diri jaga anggota tubuh. Maka Nabi SAW perintahkan isteri-isteri baginda Nabi untuk menutup aurat mereka. Bahkan perempuan beriman supaya menutup aurat, supaya tidak dilihat oleh orang lain. Perkara ini Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahimah. Allah sebut, wahai Nabi, suruhlah isterimu, anak perempuanmu serta wanita-wanita beriman agar melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya. Yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenali. Maka mereka tidak akan diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka di sini perlu kita ingat, dalam usaha untuk kita menjaga kemaluan kita, bukan hanya kemaluan yang perlu dijaga, tetapi yang perlu kita jaga adalah pandangan kita. Kena banyak tutup pandangan, rendahkan pandangan, tidak melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak, supaya menjaga mata kita dan juga menjaga kemaluan kita. Bahkan kita mungkin pernah sebutkan dulu dalam pengajian kita, anggota yang paling cepat memberi kesan kepada hati adalah mata dan telinga. Sebab itu jangan tengok yang kita tak suka ataupun yang dilarang sesuka hati, dan juga jangan dengar apa-apa yang kita sepatutnya tak dengar.
Ada orang kata, Ustaz, saya ni dengar je dia orang cerita. Saya tak cakap. Saya tak buat. Saya tak kata. Saya dengar je. Apa yang haram diperkatakan, haram untuk didengar. Kaedahnya. Kalaulah tak boleh cakap je, dengar tak apa. Jadi ramailah orang yang cakap. Ataupun kalaulah, bukan macam tu, kalaulah boleh cakap, tak boleh dengar. Jadi orang pun tak nak cakap sebab tak ada orang nak dengar. Kalau boleh mendengar tapi tak boleh cakap. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bila kita sebutkan tentang kena jaga pandangan, dekat sini juga untuk kita ambil perhatian. Maksudnya apa? Maksudnya setiap orang kena jaga penampilannya apabila dia ingin keluar daripada rumah. Ustaz, mana kaitannya dengan menjaga kemaluan? Kerana apa keadaan kita ketika keluar membawa kepada mata-mata yang melihat. Jadi sebab itu dalam hadis Nabi pesan supaya ambil berat tentang penampilan bila keluar rumah. Sampai kan disebutkan apa dia dalam hadis. Nabi kata apa? Ayyuma mra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Nabi kata apa? Mana-mana perempuan yang menggunakan minyak wangi, lalu dia lalu pada suatu kaum supaya mereka mencium daripada bau minyak wanginya. Dia lalu je. Minyak wanginya, harumnya, kuatnya, sampaikan orang-orang lelaki ajnabi yang lain memandangnya kerana wangiannya. Belum lagi cara berpakaian. Kerana wangiannya saja, Nabi kata apa? Maka dia dianggap telah berzina. Dia dah dianggap telah berzina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka disebutkan berkaitan dengan perkara ini, para ulama ajar kepada kita. Kalau contoh dalam masalah minyak wangi, bagaimana minyak wangi yang ingin kita pakai. Kalaulah orang lelaki, maka baunya kuat, warnanya tidak kuat. Adapun kalau orang perempuan, baunya itu tak kuat tetapi warnanya kuat. Maksudnya apa? Bila warna minyak wangi itu warna yang cerah, maksudnya warna yang pekat contohnya, kita akan pakai sikit je. Kalaulah warna macam tu kita pakai banyak, habis kita punya baju. Tapi kalaulah warnanya itu warna cerah, warna luksina, macam air je, oh itu kita spray satu botol pun kita tak rasa. Jadi perempuan kadar penggunaan wangiannya sikit, cukup sekadar tidak sampai menyebabkan berbau badan kita ataupun badan kita dibau oleh orang lain sehingga mengganggu orang lain. Bukan sampai bila kita pakai minyak wangi sebatu orang bau minyak wangi kita. Jadi Islam menjaga sampai ke dalam itu, supaya kemaluan dapat dijaga, cara pakaiannya dijaga. So, kerana apa jaga pakaian? Kerana mata yang melihat. Bila mata melihat, boleh menyebabkan nanti tidak dapat menjaga kemaluan. Baik. Kemudian kata Al-Imamul Ghazali, dan engkau menjaga hatimu supaya ia jangan berfikir yang bukan-bukan, dan menjaga perut daripada makanan yang syubhah atau berlebihan. InsyaAllah kita akan syarahkan bahagian ini. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan kita selepas rehat.
Sekali lagi diucapkan ribuan terima kasih atas kesudian Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin untuk pusingan kedua kita untuk rancangan Bicara Adab pada malam ini. Apapun Ustaz ya, bila kita membicarakan tentang topik ini, menjaga kemaluan, semestinya ia ada berkaitan dengan memelihara maruah diri ya. Saya begitu tertarik sekali apabila Ustaz menyebut tentang bila bercakap tentang menjaga kemaluan ini, yang melihatnya juga perlu memelihara anggota mata dan telinga, dan empunya diri pun perlu memelihara maruah diri dan juga beberapa perkara-perkara yang perlu diambil kira. Jadi Ustaz, bagaimana dalam konteks perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan menjaga kemaluan, kalau kita lihat ya, dengan kecanggihan teknologi yang kita ada pada masa ini, dengan TikToknya, dengan laman Twitternya, dengan laman YouTubenya, ada yang tanpa segan silu tidak menjaga ataupun tidak memelihara kemaluan ini. Jadi yang menjadi orang kata the goal ataupun sasaran utama tu nak melariskan produk, nak mengejar likes, nak mengejar populariti. Jadi mungkin sedikit panduanlah daripada Ustaz kepada mereka yang masih lagi mengamalkan perkara-perkara sebegini. Jadi bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang cukup baik berkaitan dengan hari ini. Kita kata kalau kita nak jaga mata, dulu orang kata kalau kita nak jaga mata, duduk di rumah. Jadi di rumah kita selamat, tidak terganggu dengan anasir-anasir luar. Namun hari ini mata pun di dalam rumah tak mampu dijaga. Orang yang membuka ataupun menghilangkan kehormatannya itu ada di mana-mana. Dengan kecanggihan teknologinya, ada dinamakan media sosial, ada namanya Facebook, Instagram, TikTok. Dan orang melakukan apa yang ingin mereka lakukan tanpa rasa malu. Nabi kata apa? Iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu nak buat. Kenapa perkara ini telah berlaku? Yang pertama, kerana kurang didikan agama pada diri manusia itu sendiri. Dalam diri kita, diri orang lain, kita perlu tekankan pada diri kita, anak-anak kita, didikan yang disebut didikan agama. Kena fahamkan kepada mereka dan kena semai dalam diri mereka iman dan takut kepada Allah. Hari ini orang buat kerana apa? Kerana bergantung pada diri sendiri. Saya ni kalau buat macam ni, kalau saya tak buat macam ni, produk saya tak laku. Kalau saya tak buat macam ni, siapa nak beli barangan saya? Kenapa orang fikir macam tu? Kerana orang sudah tidak lagi mengharapkan ataupun orang tidak kuat imannya kepada Allah. Sebenarnya kita kena ingat rezeki kita, kaya miskin kita, susah senang kita, bahagia sengsara kita, semuanya dalam ketentuan Allah. Ada orang dia tak buat macam kita pun, tapi dia jadi lebih kaya. Ada orang dia buat macam kita, dia jadi makin miskin. Maksudnya itu satu bukti bahawasanya segala urusan kehidupan kita bukan di tangan kita, tetapi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu pada kita keimanan kepada Allah dan keyakinan kepada Allah. Dan yang perlu kita lakukan adalah dengan kita banyak mempelajari ilmu agama sehingga kita tahu yang mana halal dan yang mana haram. Hari ini kalau kita mungkin boleh sebutkan, ramai orang tak tahu pun apa yang halal, apa yang haram. Kerana itulah mereka lakukan, kerana mereka tak rasa bersalah dan mereka tak rasa ianya salah, maka mereka lakukan. Nanti ada orang kata, alah sibuklah urusan orang, kubur lain-lain. Iyalah kubur lain-lain, tapi kalau dia parking kat sebelah kubur kita, kita pun tak lalu. Jadi
atas nama mencintai orang lain kerana Allah dan Rasulnya. Kerana Nabi nak bukan kita sahaja, tapi Nabi nak seluruh umat Nabi dapat masuk syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ajak pada orang lain untuk buat baik, kita dakwah orang lain untuk melakukan kebaikan, bukan untuk kita, tetapi untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak tahu ni kena berterusan. Walaupun kadang-kadang kita kata dia orang ni bukan nak dengar kita cakap, dia orang ni bukan kira dia orang nak buat, dia orang buat. Dia orang buat itu satu perkara, tapi kita kena sampaikan itu tanpa rasa jemu, tanpa rasa letih, tanpa rasa tak ada harapan. Yang menyampaikan apa yang kita sampaikan bukan kita, tapi adalah Allah. Kerana hidayah itu milik Allah. Perkara ini sudah cukup kalau kita tengok dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan Nabi Ibrahim ketika mana bina Kaabah, Allah kata suruh panjat Bukit Abi Qubais, kemudian panggil orang buat haji. Maka Nabi Ibrahim kata, lah saya ni suara pun tak kuat mana istilahnya. Siapa yang boleh dengar suara saya ni? Allah kata yang menyampaikan nanti Allah Ta'ala. Jadi kita laksanakan dakwah kita. Kita kena banyak pesan, kena banyak ingatkan, sampailah mereka itu Allah beri hidayah. Bukan kita pun yang boleh bagi hidayah, tapi Allah memberi hidayah kepada mereka. Tugas kita, tundukkan pandangan. Kalau orang buat macam mana sekalipun, jaga diri kita. Diri kita, kita yang kena jaga. Diri orang lain, kita sampaikan dakwah supaya mereka Allah berikan hidayah, sehingga mereka melakukan apa yang sepatutnya mengikut syarak. Wallahu a'lam. Apapun seharusnya kita mengucapkan syabas ya atas usaha inisiatif yang dilakukan oleh para dai kita yang masih lagi berkorban masa dan tenaga ya Ustaz untuk menyampaikan risalah, memperbetulkan akhlak dan nilai-nilai murni kepada mereka yang melakukan sedemikian. Jadi Ustaz, kita akan berehat seketika, dan juga kepada para pendengar, jangan ke mana-mana, pastikan anda terus setia bersama kami semestinya di saluran radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali selepas ini. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Saham. Langkah pertama, labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Nampaknya saudara, kita telah sampai ke minit-minit yang terakhir bagi melengkapkan lagi rancangan bual bicara kita pada malam ini, iaitu Bicara Adab yang dikeudarakan di saluran radio IKIM ini setiap hari Selasa bermula pada pukul 9 malam. Dan tajuk perbincangan kita masih lagi menyentuh tentang menjaga atau memelihara kemaluan yang dipetik daripada kitab Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali. Dan bagi anda yang mungkin anda kata ingin memberikan sebarang komen, penambahbaikan terhadap rancangan ini ataupun pertanyaan, mungkin anda boleh ajukan pertanyaan anda tersebut ke laman YouTube TV IKIM maupun di laman Facebook kami, cariannya ikim.fm.
Baiklah saudara, saya serahkan sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin untuk menutup perbincangan kita pada malam ini menerusi tajuk Menjaga Kemaluan. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Ahmad Nazri hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Kita sambung sedikit lagi apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam bab menjaga kemaluan. Setelah Al-Imam Al-Ghazali sebut menjaga kemaluan ini bukan semata-mata kita menjaga kemaluan kita, tetapi apa yang membawa kepada tergeraknya kemaluan kita dan syahwat kita. Yang pertama, kata Imam Ghazali tadi, jaga mata kita daripada melihat sesuatu yang haram dan yang boleh meningkatkan syahwat. Kemudian kata Imam Ghazali, dan engkau menjaga hatimu supaya ia jangan berfikir yang bukan-bukan. Jaga hati kita daripada fikir yang tak elok dan menjaga perut daripada makanan yang syubhat atau berlebihan dalam memakan yang halal. Maka perkara kedua yang dijaga adalah jaga hati dari membayang ataupun menjaga hati kita supaya jangan berfikir yang bukan-bukan. Jangan fikir yang tak elok dan menjaga perut daripada makanan yang syubhat. Yang ketiga, menjaga perut kita daripada makanan-makanan yang syubhat juga atau berlebihan dalam memakan yang halal. Kenapa? Kerana semuanya adalah penggerak bagi syahwat yang merupakan sebab bermulanya syahwat. Jadi, ini 3 perkara yang Imam Ghazali sebut, ianya bukan menjaga kemaluan, tetapi berkaitan dengan kemaluan juga yang kita perlu jaga. Pertama adalah mata, kedua adalah hati. Jangan fikir yang bukan-bukan, jangan bayangkan kecantikan perempuan yang bukan mahram, rupa parasnya dan sebagainya. Dan yang ketiga, menjaga perut daripada makanan yang syubhat dan juga makan yang terlalu kenyang. Perkara ini disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba 'ala bani Adam haddahu min az-zina, adraka dhalika la mahalah, fazina al-'aini an-nazar wa zina al-lisani al-mantiq wan nafsu tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu dhalika kullahu wa yukadzibu." Sesungguhnya Allah telah menulis bahagian daripada zina ke atas setiap anak Adam. Dia akan mendapatinya tanpa terkecuali. Maka zina mata adalah melihat dan zina lidah adalah bercakap sesuatu yang haram. Nafsu menginginkan dan bersyahwat, kemaluanlah yang akan membenarkan perkara itu semuanya atau mendustakannya. Al-Imamul Haddad menasihatkan kepada kita dalam kitabnya Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Kata Imamul Haddad, ayyuhal mu'min bihifzi farjika wasta'in ala dhalika bihifzi qalbika anit tafakkuri fima la yahillu lak wa bihifzi basarika anin nazari ila ma la yajuzu lakan nazaru ilaih. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dengan menjaga kemaluanmu baik-baik. Ini pesan Al-Imamul Haddad. Jaga diri kita dengan jaga kemaluan. Dan bantulah dirimu untuk perkara itu. Macam mana nak jaga? Dengan mengawal hatimu. Jaga hati kita dari fikir yang haram, bayangkan yang haram, supaya tidak memikirkan sesuatu yang tidak halal, dan mengawal matamu daripada melihat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama melihatnya. Maka di sini kita lihat betapa para ulama mengambil berat berkaitan dengan maksiat kemaluan, kerana ia menjadi punca kepada maksiat-maksiat yang lain. Bila syahwat terdorong,
tangan akan digunakan pada yang haram. Bila maksiat terdorong, kaki akan melangkah ke tempat yang haram. Bila maksiat terdorong, maka mata ingin melihat pada yang haram. Bila maksiat terdorong pada kemaluan kita, maka kita ingin bercakap juga perkara-perkara yang haram. Maka semua anggota akan terdorong untuk melakukan maksiat apabila kemaluan itu sudah punya keinginan untuk melakukan maksiat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita Allah golongkan daripada orang-orang yang dapat menjaga kemaluannya, yang dipuji oleh Allah kerana imannya menjaga kehormatan dirinya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, ahli keluarga kita, sahabat handai kita, seluruh muslimin muslimat daripada rosak dirinya kerana kemaluannya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan diri yang sejahtera di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi seorang daripada kekasih-kekasihnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah impian seluruh muslimin dan muslimat ya. Kita mengidam-idamkan apa yang telah diluahkan ataupun diungkapkan oleh Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin sebentar tadi. Baiklah saudara, kita telah sampai ke penghujung rancangan ini dan insya-Allah melangkah bulan Islam yang baru pula apabila kita melangkah ke bulan Jamadil Awal pada minggu hadapan. Insya-Allah Ustaz akan memperincikan pula topik berkenaan dengan menjaga dua tangan dan juga menjaga dua kaki. Betul Ustaz ya? InsyaAllah. Jadi kedua-dua topik ini juga dipetik daripada kitab Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Sehingga itu saya Ahmad Nazrin Muhammad Yusof mengundur diri setakat ini untuk rancangan Bicara Adab sehingga kita bersua pada minggu hadapan insya-Allah dalam bulan baru pula iaitu Jamadil Awal bagi tahun 1444 Hijriah bersamaan dengan 2022 Masih. Sebelum itu diucapkan syukuran jazilan, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Salahuddin atas perkongsian ilmu yang begitu menarik dan padat pada minggu ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kepada para pendengar, terus saja bersama stesen radio kami ini, semestinya Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Negeri 9 102.7 FM. Benar dalam hadis Nabi menyebutkan tentang idza matab nu adam in qata'a amaluhu illa bitalatin. Ya, hadis itu saya tak payah baca, bukan kita nak bincang, tetapi kita selagi hidup kita terlupa kita ini ada nikmat untuk buat dan power to choose to do, power untuk pilih nak buat. Hari ini kita nak buat baik, kita boleh pilih. Hari ini kita tak nak buat baik, kita boleh pilih. Hari ini saya nak beristighfar, kita boleh pilih. Hari ini kita nak berselawat, kita boleh pilih. Tetapi apabila Nabi menyebutkan kalimah in qata'a, maknanya kita tahu bahawa maka jadi terputuslah. Sebab inqata'a adalah satu perbuatan yang berlaku kerana ada benda yang berlaku sebelum daripadanya. Maknanya maka jadi terputuslah. Dan saat manusia dia berada pada posisi jadi terputuslah, dan itulah kata ulama penderitaan yang paling sengsara bagi ahli kubur. Dia rasa nak taubatlah, boleh taubat, tapi bagi ahli kubur, aku nak taubat tetapi peluang taubat telah tertutup, terpeteri sama sekali. Aku nak selawat pada Nabi, tetapi ingat saat masuk dalam kubur takkan mampu seseorang itu berselawat pada Nabi. Hari ini ya Allah kita ada duit, kita nak infak kepada tempat yang baik, kita boleh lakukan, tetapi di alam kubur, sebab di alam jaza, bukan alam amal, saat tersebut inqata'a makna langsung tak ada peluang untuk kita dapat melakukan semua kebaikan tersebut. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM.
exercise untuk auto transmission yang mana P, R, N, D, 3, 2, L. Ini adalah auto transmission. Perlu di-exercisekan setiap satu pot itu dipanggilkan 2 saat. Berhenti 2 saat. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kerana ini adalah memberikan ruang kepada tiap-tiap bilik itu basah dengan minyak. Supaya dia tidak susah untuk bila kita nak memerlukan keperluan ketika kita memandu. Ini akan memberikan kelancaran pergerakan transmisi untuk kita bergerak. Dan bagi kenderaan yang berusia 4 tahun kurang boleh lakukan seperti ini. Jika kenderaan yang melebihi tak perlu nak exercise, semua perlu kepada D, dan sewaktu D itu turun ke step kepada 3 balik kepada D. Tak perlu 2 dengan L, sebab saya percaya 2 dengan L itu tak pernah langsung dimasuki. Ini akan menyebabkan dia tersumbat, nanti rosak pada gearbox. Tapi bagi kenderaan tip Tronic atau dipanggilkan CVT dan CVVT, tidak perlu susah-susah sebab dia sampai D saja ada campur, ada tolak. Jadi exercise lah 1, 2, dia tidak ada 3 sebab dia ada static. Bila static, dia tidak akan melangkaui lebih daripada itu, dan perlu patah balik kepada N. Lepas daripada N, mulakan perjalanan daripada auto, letak 1 step below D, lepas tu gear 3, dan bila kita bergerak letak pada D. Ini akan memberikan kita punya kuasa lonjakan atau G-force yang baik. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan.